أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة المسلمين جميعا شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. اللهم ارزقنا متابعة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Fadilah tuan imam, fadilah tuan-tuan guru, para alim ulama, pengurusi dan seluruh ahli jabatan kuasa Masjid At-Taqwa, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan izin kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama berhimpun beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di samping berada kita dalam majlis halaqah ilmu dalam membicarakan tentang kisah insan yang paling agung, iaitulah junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi beruntungnya kita pada hari ini, ianya bersempena dengan sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sayangnya kepada kita untuk sama-sama memupuk rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ianya sungguh bertepatan dengan pengajian kita pada malam ini, itulah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan insya-Allah seperti biasa saya mengajak diri saya dan kepada sidang jemaah sekalian untuk sama-sama kita mulakan pengajian ataupun perbincangan pada malam ini dengan kita basahkan lidah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudiannya kita akan membicarakan tentang kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita selawat insya-Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Yang ada kitab boleh buka pada muka surat 297 pada tajuk Amaran di Mekah, iaitulah kisah peperangan Badar Al-Kubra. Muslimin dan juga muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sementara itu, di pihak kafilah perdagangan Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan, yang masa ketika itu beliau masih lagi belum memeluk agama Islam, dan dia adalah antara pemimpin Quraisy yang sangat disegani dan juga antara saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara mara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita telah bincangkan sebelum ini, Abu Sufyan dia membawa barang dagangan daripada Mekah menuju ke Syam untuk dibawa dagang ataupun dijual di bumi Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat cuba untuk menghalang, tetapi gagal sebab Abu Sufyan dia bijaksana dan terlepas daripada sekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila saat dia pulang, saat on the way nak balik semula ke Mekah Al-Mukarramah, dan sudah tentu dan pastinya bersama dia hasil daripada harta dagangan yang dibawa daripada Mekah ke Syam. Jadi yang ni hasil yang berlipat-lipat kali ganda. Kalau tadi tu mungkin dia nak bawa pergi niaga kan, jadi dia punya harta dia tu kurang sikit, ianya mungkin modal perniagaan. Tapi yang ini adalah hasil keuntungan daripada kalangan bangsawan-bangsawan dan juga orang-orang Quraisy yang dibawa dipertanggungjawabkan kepada Abu Sufyan, dan bersamanya cuma ada 40 orang lelaki. Yang bersama mereka juga iaitulah lebih kurang 40 ekor unta yang syarat dengan harta dagangan. Jadi memang Nabi SAW, seandainya Nabi SAW menyekat rombongan dagang ini, ianya memang sesuatu yang memberikan tamparan yang hebat kepada Quraisy. Jadi dalam perjalanan Rasulullah SAW, memang Nabi SAW dengan sahabat dah pergilah sekitar seramai 313 orang.
Ada riwayat sebut 314, ada riwayat sebut 317 orang. Jadi di pihak Quraisy ataupun Abu Sufyan yang dia mengetuai rombongan dagang ni, dia pun bukan calang-calang orang juga. Memang Quraisy telah memilih dia, telah mengupah dia. Memang dia orang yang selayaknya lah mana bagi pihak Quraisy. Maknanya dalam bab jalan, dalam bab muslihat, dia memang orang yang sangat berkelayakan. Orang niaga dan juga orang yang tahu selok-belok perjalanan daripada Syam nak menuju ke Mekah. Dan sememangnya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, mereka tak dapat tidak nak pergi Syam mesti lalu Madinah. Macam tu juga daripada Syam nak pergi ke Mekah mesti lalu Madinah. Cuma bagaimana mereka ni dengan selok-belok, bijaksana dan sebagainya, boleh terlepas daripada bahaya dan sebagainya. Maka Abu Sufyan ni dia mengambil langkah yang sangat berhati-hati, kerana dia tahu bahawasanya jalan menuju ke Mekah dikelilingi dengan bahaya. Dia sering berisik-risik berita dan bertanya mana-mana kenderaan yang ditemuinya, mana-mana kabilah yang ditemui oleh Abu Sufyan, pasti akan ditanya sekian nak dapatkan petunjuk. Sebab memang bahaya orang Islam menguasai jalan utama, iaitulah di Madinah Al-Munawwarah. Tidak lama selepas itu, dia pun mendapat berita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan sahabat-sahabatnya keluar menghadapi rombongannya. Dan bagaimana dia tahu ini, tuan-tuan muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, dia tahu menerusi najis unta. Itu dia punya hasil risikan dia. Tengok najis unta, tuan-tuan. Cuma dalam kitab dia sebut tentang itu pada muka surat sebelah. Jadi insya-Allah sampai masanya kita akan sebutlah bagaimana dia dapat maklumat sebagainya. Jadi bila dia dapat tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar dengan rombongannya, bahkan menghantar risikan untuk mengetahui rombongan dagangnya, maka mendengarkan berita itu, dia terus mengupah Dhamdham bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Mekah, meminta orang-orang Quraisy keluar menjejaki rombongannya untuk menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya bagi membantu dia dan juga ahli rombongannya, dan juga termasuk harta barang dagangan semua sekali. Jadi minta bantuanlah kita sebut muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dhamdham bin Amr al-Ghifari akhirnya dia pergi dengan pantas. Dia jadi utusan maknanya untuk minta bantuan, ikut jalan lain dengan pecutan yang laju dia pergi. Tapi Dhamdham ni pun boleh tahan juga dengan huruf dad tuan-tuan, dengan bacaan Dhamdham. Kalau dalam tulisan Melayu ni dia guna dengan D jadi bunyinya dam-dam. Jadi hati-hati sikit. Jadi dam kepada dham kepada dam, bunyinya Dhamdham, nama dia Dhamdham al-Ghifari. Dia keluar, dia pecut, dan sebelum sampai ke Mekah Al-Mukarramah, belum masuk lagi, sampai di Batni Al-Wadi, dia menjerit di atas unta. Dan sebelum tu dia action sikit, dia buat lakonan sikit, dikoyakkan baju-baju dia, koyak sana sini, kemudian dilukakan pada hidung unta dia. Begitu juga dia menterbalikkan pelananya untuk menunjukkan bahawasanya dia memang dalam keadaan kesusahan. Memang dia nak minta tolong tu bagi nampak gaya action lebih sikit, padahal belum kena serang lagi. Ini Dhamdham ni macam tipu daya juga, sebenarnya belum kena serang lagi. Tapi bila sampai saja, oleh kerana memang nak minta bantuan, dia pergi sampai di Batni Al-Wadi, dia pun menjerit di atas untanya. Yang sebelum itu rupanya dia dah koyakkan baju dia, lukakan unta untuk nampak action lebih sikit. Nak kata bijak pun bijak lah, walaupun penipu kan, tipu lah tu kan. Walaupun belum kena serang lagi, tapi nak tunjuk gaya.
Sambil dia berkata, ya ma'syaral Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, harta benda kamu yang ada pada Abu Sufyan telah disekat oleh Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Aku tak yakin yang kamu akan mendapatkannya semula. Al-Ghawth katanya, berikan bantuan. Berikan bantuan. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan sebenarnya tentang Damdam yang datang untuk minta bantuan ni, dan juga perihal rombongan dagang yang nak disekat oleh Nabi SAW ni telah sampai berita ni 3 hari sebelum, iaitulah ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Atiqah binti Abdul Muttalib. Rupanya dia mimpi dulu. Dia mimpi dah ada orang datang minta bantuan 3 hari sebelum Damdam datang minta bantuan. Dia dah mimpi dah bahawasanya ni akan berlaku. Atiqah dia mimpi, tuan-tuan, ada orang minta bantuan. Dia masuk ke Mekah dalam mimpi dia lah. Dia naik atas Jabal Abu Qubais, ditolaknya batu sehingga batu tu berkecai, berkeping-keping masuk dalam rumah setiap dia, rumah-rumah di Mekah. Demikianlah mimpi dia, mimpi Atiqah binti Abdul Muttalib. Dan kemudian Atiqah binti Abdul Muttalib menceritakan apa yang dimimpinya itu kepada saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil diberitahu kepada Al-Abbas, jangan ceritakan kepada siapa-siapa tentang mimpinya ini. Al-Abbas kata, ini mimpi yang benar. Dan dia kata ini rahsia, dia takkan cerita kepada siapa-siapa. Tapi nak jadi cerita, tuan-tuan, rahsia dia, dia jumpa sahabat karib dia, kan? Dia nampak sahabat karibnya, dia pun cerita kepada sahabat karibnya mimpi Atiqah tadi, dan diberitahu ini rahsia, jangan bagi tahu siapa-siapa. Begitu juga sahabat karib dia jumpa sahabat karib yang lain, dia cerita juga mimpi yang diceritakan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bagi tahu kepadanya rahsia, ini rahsia, jangan cerita kepada siapa-siapa. Maka akhirnya berita ni, tuan-tuan muslimin pada jemaah sekalian, sampai kepada Abu Jahal. Sampai kepada Abu Jahal mengamuk lah. Abu Jahal akhirnya marah lah. Jangan cerita siapa-siapa, jangan cerita siapa-siapa. Akhirnya sebar sampai kepada Abu Jahal. Dan kemudiannya sampai Damdam. Maknanya mimpi itu adalah mimpi yang benar. Sampai Damdam minta bantuan. Dengan serta-merta orang ramai pun mula berkumpul. Lalu mereka berkata, apakah Muhammad dan sahabat-sahabatnya menyangka angkatan dagang ini akan senasib dengan angkatan dagang Ibnu Al-Hadrami? Tidak, sesekali tidak. Demi Allah, pasti Muhammad akan mendapati yang sebaliknya. Demikian kata orang-orang Quraisy. Mereka takkan sesekali membiarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merampas harta dagangan tersebut. Jadi sehingga kan mereka ni punyalah bersemangat nak bagi bantuan, punyalah mereka ni bersemangat nak tolong rombongan dagang tersebut. Setiap lelaki daripada kalangan mereka pastinya keluar. Maknanya memang ramai sungguh orang-orang Quraisy yang hadir dalam rombongan ataupun dalam misi peperangan nak bagi bantuan kepada rombongan Abu Sufyan ni, semuanya keluar. Tidak seorang pun orang-orang kenamaan mereka yang ketinggalan, semuanya turut serta. Abu Jahal ada, Abu Jahal dia ketua lah. Dia ketua dalam rombongan ni. Begitu juga Abu Sufyan yang tadi lah, rombongan dagang tadi. Begitu juga Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Tuan-tuan masih ingat ada kisah 7 orang yang Nabi SAW doakan kecelakaan ke atas mereka. Yang Nabi SAW ketika sujud diletakkan perut unta di belakang Rasulullah SAW ketika sujud. Kemudian mereka tertawakan Nabi SAW. Kemudian Sayyidatina Fatimah bersihkan belakang Rasulullah SAW. Nabi SAW bangun daripada sujud. Nabi SAW terus mendoakan kecelakaan ke atas mereka. Disebut namanya seorang-seorang. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Semua nama-nama tu semua pergi. Semua pergi Medan Badar. Rupanya nak jadi ceritanya memang mereka ni akan jadi mangsa di Medan Badar.
Semua nama-nama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf adalah merupakan tuan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi yang diseksa Sayyidina Bilal dengan begitu dahsyat sekali. Pada asalnya memang dia takut nak keluar. Sebab sebelum kejadian peperangan Badar itu, sahabatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu daripada Madinah Al-Munawwarah datang ke Mekah, tinggal di rumah dia, bagi tahu bahawasanya Nabi SAW sebut dan juga orang Islam kata akan bunuh Umayyah bin Khalaf. Bila ianya keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang orang kafir pun takut, sebab memang ianya akan benar-benar terjadi. Jadi Umayyah ni dia pergi takut. Tapi sebab Abu Jahal punya hal, dia terpaksa keluar juga. Dalam pada masa yang sama, dia standbykan kenderaannya untuk dia buat pecutan. Standby bersama dia, iaitulah kenderaan yang memang mahal. Ibarat hari ini dia standby Ferrari ya. Kalau ada apa-apa berlaku, dia pecut, buat speed yang paling laju, boleh lari. Tapi nak lari mana tuan-tuan? Akhirnya dia pun jadi mangsa dalam peperangan Badar. Kecuali yang tidak hadir dalam misi peperangan itu, iaitulah Abu Lahab, bapa saudara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni kenapa dia tak join? Tuan-tuan, sebab dia menggantikan seseorang lelaki yang berhutang kepada dia. Ada orang lelaki sekian hutang dengan dia, jadi dia kata kat orang tu, kamu pergi Badar gantikan aku, hutang beres. Boleh tahan juga Abu Lahab ni, bijak juga dia kan. Dia tak jadi mangsa kat Badar, tapi balik daripada Badar dia mati juga. Balik daripada orang Islam menang dalam medan Badar, orang kafir balik dalam keadaan sumul, dalam keadaan derita, ramai orang pemimpin-pemimpin dah mati. Abu Lahab kemudiannya jatuh sakit dan akhirnya mati juga. Walaupun dalam medan Badar dia telah mengutuskan seorang lelaki yang berhutang kepada dia, untuk supaya dibereskan hutangnya, gantikan tempat Abu Lahab. Jadi muslimin para jemaah sekalian, mereka juga turut mengerahkan kabilah-kabilah Arab lain yang tinggal di sekitar mereka. Tidak seorang pun daripada suku Quraisy yang ketinggalan, kecuali Bani Adi yang tidak menghantar seorang wakil pun. Maka terjadilah dan terbentuklah tentera Mekah yang terdiri daripada seramai 1,300 orang. Biasa dengar 1,000 orang je Ustaz. Ni macam mana boleh 1,300 orang? Nanti dululah. Kan? Ni baru nak start. Mula-mula memang 1,300 orang. Ni mula-mula semua dah dikumpul jadi 1,300 orang. Nanti bila rombongan dagang Abu Sufyan terselamat 300 orang tadi ini. Tapi mula-mulanya memang bilangan tentera Mekah Al-Mukarramah iaitu seramai 1,300 orang. Apatah lagi yang turut hadir, kesemuanya adalah orang-orang kenamaan Mekah. Memang mereka ni memang dendamnya sangat dalam lah dekat orang Islam, nak habiskan dengan sehabis-habisnya. Ibarat macam tu tuan-tuan. 1,300 pejuang semasa mereka mula bergerak keluar. Bersama mereka 100 ekor kuda. Orang Islam berapa tuan-tuan? 313 orang. Bersama mereka berapa ekor kuda? 2 ekor sahaja. Kuda kalau masa ketika itu ibaratnya macam kereta kebal lah kan? Kalau 100 kereta kebal dengan satu lagi 2 kereta kebal, logik akalnya confirm habis. Pula tu bilangan tentera 300 orang. Jadi ini 100 ekor kuda dan 600 pejuang yang memakai baju besi. 600. Umat Islam, tentera Islam tak ada orang, tak ada pun yang pakai baju besi, sebab memang mereka keluar untuk menghalang pasukan rombongan dagang Abu Sufyan. Itu je tujuan. Sebab itu kelengkapan perang tak lengkap, tak cukup. Bilangan unta berapa muslimin para jemaah sekalian? Bilangan unta ni kerana terlalu banyak sampai tak disebutkan. Terlalu banyak sampai tak terkira punya banyak. Kalau kuda tu 100, kalau yang pakai baju besi 600, terkira lagi, terbilang lagi. Yang ini sebab terlalu banyak sehingga tak dapat diketahui bilangannya secara tepat. Tapi disebutkan bahawasanya mereka menyembelih
satu hari untuk makanan mereka sekitar 9 dan juga sekitar 10 ekor unta. Jadi kat situ Nabi SAW dalam kiraan baginda Nabi SAW kira-kira lebih kurang seramai 1000 orang lebih. Nabi SAW pun bijaksana tuan-tuan dalam bab perang. Nabi SAW hantar risikan, tengok satu hari berapa ekor unta, nak tahu bilangan berapa yang disembelih, disebutkan sekitar 9 ataupun 10 ekor yang disembelih. Maknanya lebih kurang, kalau satu ekor lebih kurang 100 orang makan. 100 orang makan. Jadi dikalikan, digandakan, iaitulah bilangannya sekitar 1000 orang. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kepimpinan keseluruhannya dipimpin oleh Abu Jahal. Manakala pihak Islam, kepimpinan keseluruhannya dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tentera Quraisy bersetuju untuk bergerak dalam perjalanan, hampir nak bergeraklah ni, nak berjalan, teringatlah mereka sengketa yang berlaku antara mereka dan Bani Bakar. Sengketa lama, tuan-tuan. Sengketa lama sejak daripada zaman Abdul Muttalib lagi, cerita lama. Ketika mana Abdul Muttalib ditahan hartanya di Mekah. Dia asalnya orang Madinah, Abdul Muttalib ni, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibawa oleh bapa saudaranya Al-Muttalib, dibawa pergi ke Mekah, jadi pemimpin di Mekah. Tapi awal-awal dulu, ketika mana Abdul Muttalib awal-awal ketika meninggal bapanya, meninggal dunia Al-Muttalib, dia ada sebidang tanah lah diberikan kepada dia. Maknanya harta waris daripada ayahnya diberi kepada dia. Tiba-tiba tanah tu dirampas. Daripada kes tanah dirampas ni, dia minta bantuan bapa saudara yang lain di Mekah, seorang pun tak nak bantu. Minta kepada orang lain di Mekah, seorang pun tak nak bantu. Dia minta bantuan daripada bapa saudaranya sebelah ibunya daripada Madinah Al-Munawwarah. Jadi ringkas ceritanya, bapa saudaranya daripada Madinah datang ke Mekah, terus berikan bantuan sehingga akhirnya dia dapat balik tanah tu. Melihatkan itu, Bani Bakar, dia tengok yang ini pun saudara dia ni kan, tetapi macam mana dia telah dibantu oleh orang Madinah, datang jauh bagi bantuan sedemikian, maka dia pun pergi dekat Kaabah dan mengisytiharkan tentang kebersamaannya dengan Bani Hashim. Menyebabkan orang Quraisy memang sebenarnya mereka ada masalah sikit dengan Bani Bakar. Tapi cerita lama ni tuan-tuan, ianya sampai pada terjadinya Fathu Makkah. Nanti kita sampai tajuknya kita ceritalah. Jadi masa on the way nak pergi, on the way nak keluar, teringat pula persengketaan yang telah berlaku antara mereka dan juga Bani Bakar. Maka timbullah rasa bimbang mereka, kalau kabilah ini akan menikam mereka daripada belakang sepanjang ketiadaan mereka. Ini akan menyebabkan mereka terjebak dalam dua persengketaan dengan tentera Islam satu. Bahkan di Mekah pun nanti kalau mereka keluar, habis Bani Bakar kuasai Mekah, ini lagi masalah. Sehingga mereka ni hampir-hampir membatalkan rancangan untuk keluar menuju ke Badar. Akan tetapi pada saat ketika itu Iblis laknatullahi alaih. Sebab kalau peperangan ni tak jadi tuan-tuan, yang paling rasa kecewa Iblis. Kalau perang ni tak jadi, dan bila orang Islam ditindas sebagainya, yang paling suka tu Iblis lah kan. Orang Islam bergaduh sebagainya, yang paling suka tu Iblis lah. Orang Islam berpecah, yang paling suka tu Iblis. Maka Iblis ni, dia tengok hampir-hampir mereka ni tak keluar pergi ke Badar, tak jadi. Akhirnya dia menjelma dirinya sebagai Suraqah bin Malik bin Ju'shum Al-Mudliji, yang merupakan ketua bagi Bani Kinanah, maknanya wakil Bani Bakar. Dia menjelma wajah, lantas berkata kepada mereka, aku memberi jaminan kepada kamu,
bahawa orang Kinanah tidak akan mengambil tindakan yang kamu tidak suka sepanjang peninggalan kamu. Ini jaminan daripada iblis yang menjelmakan diri sebagai Suraqah. Dan orang Quraisy menyangkakan itu memang suara bagi Bani Bakar. Jadi mereka pun rasa selamat dan akhirnya mereka pun mula bergerak. Muslimin dan juga muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ketika itu mereka pun mula bergerak keluar daripada kampung halaman mereka. Bersama mereka semua kita sebutkan tadi orang-orang kenamaan. Bersama mereka juga 100 ekor kuda. Bersama mereka juga 600 orang yang memakai baju besi. Bilangan mereka sekitar 1,300 orang. Keluar mereka ni dalam keadaan angkuh dan bongkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Seperti orang-orang yang keluar daripada negerinya dengan berlagak sombong. Keluar tu dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan. Mentang-mentang bersama mereka ni cukup lengkap, kan? Cukup lengkap dia punya kelengkapan ketenteraan. Settle maknanya habis. Kuatlah. Memang kompon boleh menang lah, konon-kononnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahawasanya keluar mereka itu dalam hal keadaan sombong. Maka orang Islam perlu menjauhi sifat yang seperti ini, sifat sombong, tuan-tuan. Kalau bersama kita ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, seperti ada kenderaan mewah kita sebut, naik Ferrari ke, contoh Tuan Haji, kan, datang masjid naik Ferrari, jangan ada rasa sombong walaupun sedikit. Jauhi sifat-sifat yang seperti ini, sifat yang Allah Subhanahu wa taala mukai, Allah Taala tak suka. Ada orang ada sifat angkuh, ada sifat sombong, lebih-lebih lagi kan, ada harta lebih sikit dah mula nak tunjuk sombong, kan, nak tunjuk diri besar sebagainya. Kita ni tak ada apa-apa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita ni jauh ataupun mendapat kemurkaan Allah. Mereka ni orang Quraisy ni gambarannya cukup lengkap lah, hebat lah, ketenteraannya ramai, nak lawan pula 300 orang je. Kita sebut tadi 600 orang yang cukup lengkap dengan berpakaian baju besi, 100 ekor kuda, mana keluar tu memang gah habis lah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas, seperti orang-orang yang keluar daripada negerinya dengan berlagak sombong dan menunjuk-nunjuk, wa ria'an nas, menunjuk-nunjuk kekuatan mereka kepada orang ramai. Wa yasudduna an sabilillah, mereka menunjuk-nunjuk tu bukan saja-saja, tetapi kerana mereka hendakkan pujian orang ramai. Dalam tafsir menyebutkan mereka wari'a'an nas, nak tunjuk-tunjuk tu kerana nak orang puji. Ini ciri orang yang sombong, orang yang angkuh. Wa yasudduna an sabilillah, serta mereka pula menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mara dengan lagak sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa kedegilan dan senjata mereka untuk memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pergilah mereka pada pagi-pagi itu dengan kepercayaan mereka berkuasa menghampakan dengan penuh ketaksuban, kemarahan yang meluap-luap serta kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang berani menghalang kafilah-kafilah perdagangan mereka. Jadi ini gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada tentera musyrikin Quraisy. Adapun orang Islam dengan penuh rasa tawadhu, senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan apatah lagi, ianya perang Badar ni tuan-tuan, dia berlaku pada bulan Ramadan. Memang ramai ulama sebut bersamaan, ianya bertepatan dengan 17 Ramadan.
tahun kedua hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar tu dalam hal keadaan mereka ni menjalani ibadah puasa. Ya Allah, subhanallah. Tengah ibadah lagi, tengah puasa lagi, dah lah tak ramai puasa pula. Memang sungguhlah, dan kekuatan yang sebenarnya bukan hanya semata-mata pada kekuatan jasmani. Kalau nak diikutkan lunlai lah, tapi kekuatan rohani yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, bahkan kemenangan kepada tentera muslimin. Mereka bergerak dengan pantas sekali menuju ke arah utara, menghala ke Badar, dan dalam perjalanan mereka melalui lembah Usfan, diikuti dengan lembah Qadid dan Al-Juhfah. Ini semua nama-nama tempat lah. Saya sendiri pun tak pasti mana tempat-tempat kan. Lebih kurang TTDI, lebih kurang Damansara, lebih kurang lah tuan-tuan faham lah kat Mekah punya jalan-jalan Di Al-Juhfah, sampai sahaja di Al-Juhfah, ni dekat-dekat lah ni, hampir-hampir sampai kot dengan Badar. Mereka menerima surat baru daripada Abu Sufyan yang menyatakan dalam isi surat tersebut, innakum innama kharajtum litahruzu 'airakum wa rijalakum wa amwalakum. Sesungguhnya kamu keluar hanya untuk menyelamatkan angkatan perdagangan kamu dan untuk menyelamatkan anggota-anggota dan harta benda kamu. Wa qad najjahallah farji'u. Kata Abu Sufyan dalam surat itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya. Orang kafir ni tuan-tuan, dalam surat ke apa biasa sebut nama Allah. Tapi mereka ni bila memahami ataupun beriktikad Allah ni dia ada maknanya yang bersekutu dengannya, ini masalah. Tapi nak sebutkan, disebut dalam surat tu, sesungguhnya Allah SWT dah selamatkan semua tu. Farji'u, balik, pulang. Maknanya surat ni kata mereka dah selamat. Abu Sufyan belok selamat. Jadi suruh pulang. Jadi adakah Abu Jahal dan juga tentera-tenteranya mereka pulang sebagaimana arahan Abu Sufyan? Adakah mereka pulang ataupun mereka meneruskan perjalanan menuju ke Badar? Yang insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kelemahan, kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.